The following movie is rated PG-13. Alright guys, so hari ni aku nak cerita pasal satu wartawan perempuan ni yang menyamar jadi orang gila untuk dia siasat sendiri apa yang sebenarnya berlaku dekat di sebuah rumah sakit jiwa. So nama wartawan ni ialah Elizabeth Cochrane. Dia ni berasal daripada Pennsylvania dan lahir pada tahun 1839. So dia ni lain pada wanita lain, kiranya dia tak suka buat apa yang wanita lain buat lah pada waktu tu. Kira dia ni fokus kepada career. Cerita ni bermula dengan Elizabeth ni. Dia kerja dekat local news yang bernama Dispatch. So dekat situ ada editor lah. Editor ni merupakan dia punya boss. So boss dia ni bagi nickname lah dekat dia. Nama nickname dia ni ialah Nellie Bly. Sejak daripada tu, nama tu melekat lah dekat diri dia. Walaupun jadi wartawan, si Nellie ni dia tak minat buat macam apa yang wartawan lain tulis waktu tu lah, which is fashion, tanaman bunga. So dia tak minat buat benda-benda tu. Dia more tu kepada wartawan detektif and then undercover untuk dapatkan sebuah kisah, sebuah cerita tu lah. Satu hari ni dia punya boss tu bagi dia satu tugasan untuk tulis artikel and menyiasat sendiri apa yang sebenarnya yang berlaku dekat satu rumah sakit jiwa ni yang terletak dekat Pulau Blackwell dekat New York. So si Nellie ni dia tanya lah dekat dia punya boss dia. Dia kata macam mana kau nak bawa aku keluar daripada situ after aku dah masuk. So si boss dia kata, aku tak tahu lagi cara dia, tapi aku akan make sure kau akan keluar. Macam tu lah. So Nellie pun bersetuju. So Nellie ni pun cari jalan macam mana dia nak pergi ke rumah sakit jiwa tu. So Nellie ni dia tinggal di sebuah hostel lah, hostel khas yang di mana perempuan dia duduk kat situ. Before dia tidur, dia akan merayun kat jalan and then dia menggila, dia meroyan sampailah kacau ketenteraman lah penduduk-penduduk penghuni dekat situ lah. Pihak hostel tu pun terpaksalah buat laporan polis. And then ada satu doktor daripada ward psychiatry Bellevue ni, hospital Bellevue lah, and dia datang untuk dia check lah keadaan si Nellie ni. So that time Nellie dia acah-acah lah. Dia kata yang dia hilang ingatan and dia pun tak sure macam mana dia boleh sampai dekat New York ni. So that time si doktor tu sahkan yang okay, dia ni confirm gila. So dia kena dihantarkan ke hospital sakit jiwa ni lah, kira rumah sakit jiwa ni yang terletak di Pulau Blackwell, New York. So Nellie dihantar ke sana. And then untuk pergi sana tu, diorang kena naik satu ferry yang sangat kotor. So Nellie naik ferry tu. Dekat rumah sakit jiwa tu ada lebih daripada 1,000 pesakit. Rumah sakit jiwa tu dibuka pada tahun 1839. Rumah sakit jiwa tu merupakan first rumah sakit jiwa dekat Amerika. Tapi apa yang sedihnya, rumah sakit jiwa tu tak dapat any peruntukan kewangan and then tak ada pun any plan untuk memajukan hospital tu. So bila Nellie sampai kat situ, dia baru dapat tahu yang sebenarnya staff and doktor-doktor kat situ lebih gila daripada pesakit yang duduk kat situ. Nellie ada cakap yang staff and nurse kat situ tak terlatih and sangat kejam, di mana diorang bagi rawatan tapi at the same time diorang macam seksa lah, kiranya lebih kepada sakit jiwa lah. So adalah a few benda rawatan yang diorang buat ni kepada pesakit, iaitu first, pesakit dekat situ termasuk Nellie tu sekali dibiarkan diorang kena mandi dalam satu kolah ni, kolah air. Dalam kolah tu ada ais and diorang dibiarkan dekat situ tanpa apa-apa sampailah diorang jatuh sakit. So kiranya tak boleh lap ke apa, biar je basah kat situ. Kedua, diorang kena duduk atas kursi, duduk kat kursi macam aku duduk tapi diorang tak dibenarkan untuk buat apa-apa. Tak boleh buat any movement, kau tak boleh membaca, kau tak boleh bercakap, menulis semua kau tak boleh buat. Kau duduk je macam ni. And then nombor 3, pesakit yang untuk diorang bila dia nampak pesakit yang macam dia ni macam dah teruk sangat, kronik sangat, gila sangat. So pesakit-pesakit macam ni diorang akan diikat and diorang kena gantung dengan tali. Lagi satu, diorang kena makan makanan yang kotor lah, di mana dekat situ daging yang dah busuk, lepas tu air tercemar, roti berkulat. Even Nellie sendiri dalam makanan dia pernah tengok ada labah-labah dalam makanan tu. Macam gila lah kan. Tapi tu lah, pesakit dekat situ diorang terpaksa makan. Sebab kalau diorang komplain, diorang akan kena pukul. Apa yang mengejutkan Nellie ni bila dia dekat situ, dia sedar yang rupanya pesakit-pesakit dekat situ
Diorang merupakan imigran yang tak pandai cakap English, and at the same time diorang ni miskin. So diorang ni ditempatkan kat situ, macam kena penjara lah dekat situ. So bila diorang duduk kat situ, that's why lah diorang jadi gila, sebab diorang kena seksa physical and mental lah. After daripada benda tu, Nelly ni dia stop untuk macam okay, that's it lah. Dia act macam dulu, dia act normal macam dulu, macam diri dia before ni lah, boleh bercakap semua. Tapi apa yang mengejutkan, bila Nelly ni dah act normal, staff kat hospital tu kata yang Nelly ni dah semakin gila, dah semakin teruk, sebab dia boleh bercakap macam orang normal. Kau boleh bayangkan macam mana kan, kiranya seram gila lah. Padahal orang tu elok, tapi bila dia cakap normal, kau dicop sebagai gila. Macam uish. So bila dah 10 hari berlalu, seperti apa yang macam bos dia janji dengan dia, akhirnya dia kena duduk situ dalam 10 hari. So bila dah berlalu 10 hari tu, office Nelly ni pun hantarlah lawyer untuk bawa si Nelly ni keluar. So bila Nelly ni keluar, dia tulis a few article, and then article tu dibukukan. And then buku tu nama dia 10 Days in a Madhouse lah. Bila buku tu diterbitkan, ramailah pembaca-pembaca yang baca buku tu, and then buku tu dapat sambutan yang hangat sampaikan pihak berkuasa pun baca. So bila pihak berkuasa baca, pihak berkuasa terdetik lah, kini diorang nak buat siasatan dekat hospital tu. Tapi apa yang memeranjatkan, bila pihak berkuasa nak pergi buat siasatan dekat situ, staff hospital tu diorang pun pandai. Diorang bersihkan tempat tu, and then diorang letak makanan-makanan yang berkhasiat, yang bersih-bersih lah. Kini diorang nak cover yang diorang nak kata yang Nelly ni penipu lah, macam make up story je. Tapi pihak berkuasa lebih percaya kat Nelly lah. Maybe sebab diorang dah beritahu yang diorang buat undercover ke apa, itu aku tak sure lah. So kini Nelly menang dekat sini. So lepas daripada kat situ, majority staff dekat hospital tu kena pecat, and then pihak berkuasa kiranya diorang upah translator lah untuk tolong imigran ni, and then untuk diorang macam check lah kalau betul gila baru boleh masuk hospital tu. Tak ada lah macam kalau tak boleh cakap English ke apa, kena masuk main sumbat dia, tak ada lah. So okay, diorang buat sistem yang betul, and then 1 juta euro pun dimasukkan dalam bajet hospital tu. After habis semua tu berlaku, Nelly ni mendapat pujian lah, and then ramai wartawan yang sangat segan dekat dia, sebab yelah, dia dah berjaya buat something yang betul-betul boleh dibanggakan lah. Sebab ya, kita boleh bayangkan macam mana seorang wartawan yang menulis artikel, tapi dia ni sanggup turun padang, akhirnya turun padang undercover untuk dapatkan cerita-cerita yang hidden lah, cerita-cerita yang orang tak tahu di sebalik tirai lah akhirnya kan. Dia sanggup kotor-kotor jadi orang gila, fake jadi orang gila untuk masuk rumah sakit jiwa. Macam please, tak boleh bayangkan lah. Itulah sebab dia dapat keluar. Kalau dia ditakdirkan dia memang sampai kat duduk kat situ je bila-bila, lagi kita tak boleh blame lah macam ni pengorbanan dia, lagi besar pengorbanan dia. Tapi Nelly dia tak kisah pasal pujian tu semua. Untuk dia macam dia tak nak pula pujian tu, sebab apa yang penting untuk dia, dia kata kepuasan bila dia dapat tolong orang-orang yang susah ni semua, apa yang jadi dekat situ. So kepuasan tu yang lagi membanggakan diri dia. So pujian tu tolak tepi lah. Maybe korang kalau ada masa yang free, korang boleh baca buku dia yang aku kata tadi, iaitu 10 Days in a Madhouse. Siapa yang ada cita-cita nak jadi wartawan tu, aku rasa korang boleh jadikan kisah dia ni sebagai inspiration. Tapi tak sure lah korang berani ke tak nak jadi orang gila bagai masuk rumah sakit jiwa.